Masih susah dapat duit. Korang berimba duit masjid. Itu kamu baru tu, itu kamu baru tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral 7.30 malam di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting dalam kehidupan kita, bermanfaat. Saya bersama dengan Ustaz Harry. Ustaz, baik Ustaz? Baik, baik. Dengar bawa balik pada umrah Ustaz. Alhamdulillah. Seronok sana Ustaz? Tak nak peluk. Saya kadang-kadang bila pergi umrah Ustaz kan, pergi haji umrah tu kan ada satu tempat hukuman dekat apa, dekat Tanaim. Betul. Kadang-kadang orang dulu kan ada orang kena penggal kepala, kena rotan kat situ kan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam Islam ni Ustaz, hukuman-hukuman macam tu boleh ke buat kat depan-depan orang Ustaz? Itu boleh ke Ustaz? Setiap kesalahan tu dia ada peringkat-peringkat hukuman dia. Jadi tak boleh hukum sewenang-wenang, tak boleh lah Ustaz kan? Betul. Sebab itu dalam konsep hukuman dalam Islam, prinsipnya adalah adil. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil kerana itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi sebab itu dalam apa pun hukuman, prinsip keadilan itu adalah perkara yang mesti ditekankan. Okey, baru-baru ni viral lah Ustaz. Ada mamat ni lah, budak ni kan. Dia pergi curi duit masjid Ustaz. Dia pergi curi duit masjid, dah jadi kecoh Ustaz. Satu Malaysia. Budak tu sampai kena mandi jenazah, dihukum mandi jenazah, apa benda buat macam tu Ustaz. Kita kena clarify dulu. Kena clearkan dulu. Sebenarnya yang berlaku ni hukum ataupun pendidikan untuk dia. Kita tak boleh simply semua benda kita kata hukum, semua benda kita kata hukum. Sebab itu kalau kita nak kira begitu, akhirnya mak bapak, setiap tindakan mak bapak juga kita kira hukuman. Makna pukul anak tu rotan, dah hukum. Ataupun mungkin dia tegur anak tu, mungkin dia jerit, dia kata hukum. Kalau macam itu, semua tak boleh. Ada masalah. Itu sama dalam konteks ni. Kita tak boleh simply, melainkan kita kena tanya. Dan saya cuba dapatkan jugalah bila kita nak bincang benda ni. Saya cuba dapatkan daripada sumber yang sahih, bukan daripada netizen ni, tidak. Imam itu sendiri mengatakan bahawa itu adalah sebagai satu pendidikan. Katanya sebab ketika mana budak ini, remaja ni, ditunjukkan di mana tempat tabung itu disimpan, rupa-rupanya dalam bilik jenazah. Dan saya dimaklumkan bahawa pihak masjid memang tidak ada, ataupun imam sendiri tidak ada perancangan pun untuk nak hukum dia untuk mandi jenazah. Tetapi oleh kerana refleks ketika mana ditunjukkan tabung itu dalam bilik jenazah, maka dia kata terus mandikan. Mana refleks ketika itu. Dia bukan satu benda yang memang dirancang, kita kalau dapat budak ni kita mandikan dia atau kita kapankan dia. Tak ada. Kalau tengok dalam video pun, saya sempat tengok video dia, kita tengok memang dia pun rasa risau juga. Wahal kalau nak kira dia relax je lah, bukannya kena pukul pun. Hanya nak kena mandi je. Takut pula mati pula. Tapi curi duit masjid. Nampak dia takut dekat situ. Tapi dia cakap dia curi tu Ustaz, nak beli ubat batuk-atuk dia. Bang, sebab itu saya mengikuti jugalah kan cerita ni. Dan saya dapati selepas daripada dakwaan-dakwaan, bahkan tomahan daripada netizen ni, khususnya kepada imam tu sendiri, ternyata selepas daripada itu keluar pula video yang mengatakan bahawa sebenarnya budak ni tidak mencuri untuk itu pun. Bahkan saya ada terbaca dalam satu laporan bahawa pihak polis ni keluarkan report bahawa dia tidak mencuri untuk tujuan tu. Dia mencuri untuk tujuan untuk bekalan dia. Dadah. Habis yang netizen sokong ni kenapa? Ini yang kita bincang dulu. Kita sebut pasal viral ni. Sebab itu bahaya bila benda ini diviralkan dan orang melihat pada sudut pandang dia, dan orang banyak tak tahu kisah. Banyak orang tak kenal. Bahkan imam tu sendiri, bang. Saya cuba dapatkan maklumat bahawa siapa sebenarnya imam ni? Pertama, dia orang yang umur 70 tahun. Sebab saya ada baca juga komentar-komentar netizen ni kata imam gangster sebagainya. Imam ni berkhidmat dekat masjid tu katanya 40 tahun dah, bang. Sepanjang 40 tahun, masa dia muda takkan tak jadi gangster. Patutnya jadi gangster masa muda, ni masih tua pula. Yang ketiga, kalau mengikut pandangan orang di sekitar, maknanya orang yang kenal dengan imam tu, imam ni bukan jenis orang yang garang, friendly. Lagi satu bang, ini yang kita sebut dulu, viral ni berbahaya kerana pada tempoh yang singkat tu orang boleh membuat judgement. Orang buat penghakiman 20 berapa second saja. Tapi berdosa tak ustaz tu yang menghukum imam tu
sampaikan dia kena letak jawatan. Mungkin imam tu nisbah dia pun tak kisahlah, dia pun dah tua, dia nak letak jawatan. Tetapi apabila orang mentohmah dia, saya kata kita orang Islam kita kena tahu. Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis, orang yang muflis daripada kalangan umat aku ialah apabila orang yang tohmah orang lain. Kalaulah imam itu memang benar dia buat bukan untuk hukuman, hanya sekadar untuk memberikan pengajaran sebagai tanggungjawab dia sebagai orang tua, sebagai orang yang menguruskan di masjid itu, maka nak tak kita merangkak minta maaf pada dia. Tapi datuk budak tu sendiri cakap yang dia ni memang kaki lalok. Datuk dia yang suruh pergi tangkap ke balai polis tu. Kalau dan mungkin imam tu pun dah tahu perangai budak ni. Orang kampung pun dah tahu perangai budak ni. Itu maklumat yang saya dapat bahawa ini pasal kita kena pergi kepada root ni. Sebab apa benda ni jadi viral. Kalau kita ambil daripada media sosial, bermakna kita pun akan sama juga menyumbang benda yang tak tahu. Tapi apa yang saya dapat, memang budak ini dikenal di kalangan kawan-kawan dia juga. Memang ada macam-macam masalah yang dibuat. Yang saya rasa, saya nak sebut bang, pada peringkat awal, orang tak tahu dia ni kaki dadah. Orang tak tahu dia ada masalah macam-macam, termasuk apa yang diceritakan oleh datuk dia. Dan apa yang saya faham, pihak masjid sendiri sebenarnya tak nak war-warkan apa masalah budak ni. Tetapi oleh kerana netizen ni, dia hentam, dia bagi. Akhirnya, sekarang ni satu Malaysia tahu budak ini adalah penagih dadah. Kita tengok dekat Penampang apa jadi ni Ustaz. Budak penagih dadah, dia penggal kepala mak dia sendiri. Setakat kena mandi jenazah tu, saya syuting biasa je Ustaz. Insaf lah sekejap. Insaf sekejap. Tapi memang itu realiti dia. Dia hakikatnya untuk nak ingat mati. Cuma dari segi the way tu, macam mana dia cakap orang putih sekarang Ustaz. Sejak balik Mekah dia cakap orang putih bang. Okay. Kan, bagaimana cara kita nak menyampaikan dia orang supaya dia ingat mati tu. Itu antara cara dia. Saya ingat bang, kita sendiri pun, kalau kita dah dibawa ke kubur, risau juga kita. Tapi kenapa ada orang macam, tak tahu, bagi saya ambil kesempatan lah. Ada pula lawyer pergi sokong budak tu. Pada saya dia manipulasi. Kenapa? Sebab ada keadaan kita perlu untuk nak membantu. Tetapi bukan semua keadaan. Kalau membantu itu akhirnya merosakkan dia, apa faedah kita dapat? Kita melihat masa depan dalam konteks lah. Kita kata masa depan dalam waktu yang singkat. Bagaimana keadaan dia selepas daripada itu? Bagaimana? Adakah kita akan terus ambil peranan untuk nak mendidik dia terus? Saya ada terbaca dalam artikel. Ada yang mengatakan, okey, pihak yang bersimpati pada dia, kita perlu simpati pada kadar dia, tetapi yang beria-ia seolah-olah nak membuktikan dia tak bersalah, jangan sekadar berhenti di situ, tetapi mesti ambil peranan untuk didik dia pula. Saya ada satu benda yang saya khawatirkan dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Ialah kita hari ini terbalik. Orang yang jelas melakukan kesalahan. Orang yang jelas perbuatan itu satu yang tak boleh diterima. Kerana kalau kena pada kita memang tak boleh terima. Tetapi akhirnya orang ini yang mendapat pembelaan. Tetapi imam yang dituduh dengan gelaran macam-macam, imam gangster tu, macam-macam bang kalau kita baca. Sampai saya ingat kalau kita jadi keluarga pun kita tak sanggup nak baca. Tu tak sedar diri. Imam ingat ahli syurga, ahli neraka, macam-macam ada orang tohmah. Yang ini ni kita menurut kecenderungan kita saja, sedangkan kita tak tahu pun hakikatnya. Yang ini jelas. Bahkan saya dah baca laporan ataupun laporan media tentang apa pandangan polis tentang isu ni, termasuk yang terbaru ni video daripada datuk dia yang menyebutkan bahawa apa hakikat pada cucu dia ni. Akhirnya yang ini yang mendapat pembelaan yang dipandang oleh masyarakat. Yang ini satu kekhawatiran sebenarnya yang berlaku pada masyarakat. Tapi kalau saya jadi imam tu, saya tak letak jawatan Ustaz. Oh, tak letak jawatan? Saya tak akan letak jawatan Ustaz. Saya mempertahankan apa yang saya buat. Sebab apa? Orang yang dipilih untuk menjadi imam ini Ustaz bukan orang calang-calang Ustaz. Orang yang hebat dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di depan untuk memimpin yang ramai. Kalau abang dipaksa untuk letak jawatan? Saya tak akan letak jawatan. Kalau saya dipaksa pun, apa sekalipun, tak apalah, saya berumur dah 70, saya dipaksa letak jawatan, jom kita pergi mahkamah. Kita kena ambil tahu juga bahawa karya kampung itu, karya masjid itu juga tidak ada yang mempertikaikan tentang tindakan imam ni. Maknanya imam ni telah dikenali. Betul. Berapa tahun tadi Ustaz? 40 tahun. 40 tahun. Dan juga remaja ini juga dikenali dengan permasalahan dia. Jadi inilah yang menjadi masalah. Sentiasa menjadi masalah apabila adanya sosial media dan akhirnya kita menghukum ikut sesuka hati kita. Kita tidak tahu hujung ataupun pangkal sesuatu cerita. Jangan kita kongsi. Kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. TV9 Sembang Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral.